Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 golongan orang yang mengajarkan Al-Quran, yaitu golongan yang pertama, orang yang mengajarkan Al-Quran ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain dengan tujuan untuk meningkatkan ilmunya sendiri. Dan ada juga golongan yang ketiga, mereka ini mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang diajar itu agar manusia yang lain mengikutinya. Al-Imam Syafi'i dinyatakan bahawa saya suka sekiranya manusia mempelajari ilmu dan buku-buku berkaitan dengan Al-Quran dan mereka tidak menyandarkan ilmu tersebut walaupun satu huruf. Inilah golongan yang pertama, golongan yang mengajarkan Al-Quran benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mana dia mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan, beliau menyatakan kepada dirinya sendiri antara kata-kata yang diungkapkan, misal, aku mengajar Al-Quran bagi meningkatkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku sudah memperolehnya. Tidak mungkin bagi orang yang mengajarkan Al-Quran dirinya sendiri jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kalau orang yang mengajarkan Al-Quran berikan perhatian kepada dirinya, apakah ketika mana dia mengajar dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Dan inilah golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada yang mengajarkan Al-Quran dengan tujuan untuk meningkatkan ilmunya sendiri, dan ini dinyatakan dalam kitab Adab Hamalatul Quran, itu tidak salah. Bahkan dinyatakan dalam satu hadis yang panjang daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pendamping Al-Quran, beramallah dengan Al-Quran, sesungguhnya seorang yang berilmu itu adalah orang yang beramal dengan apa yang dia pelajari, dan ilmu itu juga selaras dengan perbuatannya. Akan berlaku satu hari nanti, sekumpulan manusia yang dianggap sebagai orang yang berilmu, tetapi ilmu mereka tidak menjangkau tengkuk-tengkuk mereka. Perbuatan mereka menyalahi apa yang mereka pelajari. Keadaan mereka ketika bersendirian dan berada di hadapan khalayak tak sama. Mereka duduk dalam sebuah halaqah, masing-masing berbangga antara satu sama lain, sehingga seorang lelaki itu marah kepada kawan di sebelahnya apabila dia mengetahui rakannya itu meninggalkannya dan duduk dengan orang yang lain. Itu adalah orang-orang yang perbuatan mereka dalam majlis-majlis itu tidak diangkat untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ada orang yang belajar dan juga mengajar. Ketika dia mengajar, maka diberikan satu petunjuk di sini agar ketika mengajar itu harus dia sendiri, sepatutnya dia sendiri beramal dengan ilmu yang diajarkan itu, dan bukan hanya sekadar mengajarkan ilmu itu dan dia sendiri tidak mengamalkan apa yang diajarkannya itu. Dan inilah golongan yang kedua, semakin dia mengajarkan ilmu itu, semakin dia berusaha untuk meningkatkan kefahamannya dan semakin dia berusaha untuk mengamalkannya. Dan golongan yang ketiga, ini yang kita amat khawatirkan, orang yang mengajarkan Al-Quran, bahkan ketika mana dia mengajarkan Al-Quran, dia mahu manusia mendekatinya. Dengan mengajarkan Al-Quran itu, hanya semata-mata yang difikirkannya adalah untuk mencapai keuntungan dunia. Dengan mengajarkan Al-Quran itu, yang difikirkannya agar semakin ramai orang yang mengikutinya. Bahkan, jika ada pengikut-pengikutnya yang mengikuti kepada orang lain, misal ada Ustaz A mengajar kepada pelajar-pelajarnya yang ramai, nanti ada di kalangan pelajarnya yang belajar dengan ustaz yang lain, itu pun tidak disukainya. Tidak boleh. Bahkan bagi orang yang begini, perlu dilihat kepada dirinya. Tidak mungkin bagi orang yang mengajarkan Al-Quran nanti akan ada rasa benci kepada muridnya yang pergi belajar dengan orang lain. Bahkan bagi orang yang mengajarkan Al-Quran, nanti jika ada anak muridnya yang pergi belajar dengan orang lain, gurunya perlu rasa tenang kerana di sana tempat guru-guru mengajarkan ilmu dan anak muridnya dapat bercambah ilmu pengetahuannya dengan guru-guru yang lain. Itu golongan yang ketiga ini,
perlu diberi perhatian agar mengajar Al-Quran atau ilmu-ilmu yang berkaitan tidak hanya untuk meramaikan pengikut, tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi dan hanya semata-mata untuk tujuan tersebut, dan membenci pula murid-murid yang pergi kepada guru-guru yang lain. Jadi, tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 golongan orang yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang pertama, minimum kita menjadi golongan yang kedua, dan kita doakan bersama-sama agar para guru kita jauh daripada menjadi golongan yang ketiga ini. Hadza billah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.